Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga terima kasih sekali lagi diucapkan untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pagi ini kita kembali meneruskan pertemuan kita menerusi taman ilmu kita hari ini dalam rancangan Usrati bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustazah Nur Hafizah Musa, pensyarah UTM dan juga penceramah bebas yang terkenal di negara kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini Ustazah? Ya, Alhamdulillah. Dan seperti biasalah setiap minggu Ustazah nampak sentiasa berseri, cantik, bertenaga dan juga bermotivasi Ustazah ya. Baik, untuk hari ini kita kembali sama-sama meneruskan perbincangan kita, perkongsian ilmu kita menerusi Taman Ilmu Usrati pada hari ini, insya-Allah dengan tajuk perbincangan kita berkat memikat untuk siri yang kedua Ustazah. Jadi sebagai mukadimahnya silakan. Baik, terima kasih Nik, tuan-tuan, puan-puan yang Ustazah hormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Tuan-tuan dan puan-puan, seluruh pendengar yang dirahmati Allah, sebagai permulaan mari kita melihat suratul A'raf ayat 144. Apa agaknya yang Allah sampaikan kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sebab itu maka berpegang teguhlah kepada apa yang aku, yakni Allah, berikan kepada kamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehidupan kita akan menjadi lebih lapang, lebih indah, lebih nikmat apabila kita benar-benar berpegang teguh dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sangat sempurna. Ya, maka jadilah kita sebahagian daripada orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang sangat besar yang Allah telah turunkan kepada kita, nikmat Al-Quran, ya, nikmat bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian nikmat lain yang kita bergelumang dengan nikmat tersebut. Ya, mudah-mudahan menjadi orang yang bersyukur, menjadi penawar ya kepada hati-hati yang sakit dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyambung kembali perbicaraan berkat dan memikat. Ya, seingat Ustazah telah 3 perkara Ustazah sebut dalam perbincangan yang lepas. Ya, yang pertama sekali, keupayaan dalam rumah tangga untuk saling kita bantu-membantu memperkenalkan diri masing-masing dengan dirinya sendiri. Ya, cuba yang kedua kita fahami ataupun kita study tentang setiap orang dalam rumah tangga kita. Ya, seorang suami dia fahami, dia study ya apa yang menjadi kesukaan isterinya, apa yang isterinya tak suka, macam mana karakter isterinya sekarang setelah 15 tahun perkahwinan contohnya. Ya, dengan nama Allah kita memahami isteri, suami dan anak-anak dalam rumah tangga, insya-Allah akan mengundang keberkatan dan semuanya akan jadi lebih memikat. Yang ketiga, pastikan kita memberikan ya satu kedudukan yang istimewa kepada anak, kepada suami, kepada isteri. Kedudukan yang Ustazah maksudkan kedudukan tempat di hati, ya, tempat di hati dalam keluarga tersebut. Maknanya anak tu tahu dia memang mendapat tempat di hati ibunya. Seorang isteri tahu, dia terasa bahawa dia mendapat tempat di hati suaminya. Yang keempat, kemampuan dan keupayaan kita menghubungkan seluruh ahli keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 pada hari ini. Ya. Yang kelima, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita berusaha untuk menjadikan diri kita, pasangan kita dan anak-anak kita sebagai ejen kebaikan. Ya, dan ejen kebaikan tu harus bermula dari dalam rumah. Ya, ejen kebaikan tu mesti ada kepekaan terhadap masyarakat, terhadap komuniti, terhadap orang-orang lain dalam rumah tersebut. Ya, sebagai contohnya ni, sebab benda ni kena ditanam daripada kecil. Ya, tengok dalam Islam bagaimana konsep memberi, konsep menolong, konsep sedekah sangat dititik beratkan. Ya, sebab apa? Sebab nak jadikan kita ini sebagai ejen kebaikan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu pagi, seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, suatu pagi, maknanya di waktu pagi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tanya kepada sahabat-sahabat baginda.
dengan pertanyaan yang seperti ini. Siapa di antara kalian yang berpuasa di pagi ini? Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Nabi meneruskan pertanyaan, siapa pula di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit pagi ini? Sekali lagi Abu Bakar As-Siddiq menjawab, saya wahai Rasulullah. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah menghadiri jenazah di pagi ini? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin di pagi ini? Maka Abu Bakar menjawab lagi sekali, saya wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, tidaklah semua ini berkumpul dalam diri seseorang kecuali pasti dijamin dia masuk syurga. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan tanya waktu malam. Ya, ini tanya waktu pagi. Maknanya seawal pagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah menjadikan dirinya ejen kepada kebaikan. Ya, beliau telah mencari-cari mana orang sakit untuk dia ziarahi. Beliau telah mencari mana orang susah untuk ditolong. Beliau telah bertanya-tanya mencari mana dia orang meninggal dunia untuk diuruskan jenazahnya. Dan benda itu selesai seawal pagi. Ya, sebab apa? Pada pandangan ustazah, ya, seseorang yang boleh begini sikapnya di waktu pagi lagi telah menjadi ejen kebaikan, pastilah Masya Allah dia tidur dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasti malam tadi dah merancang-rancang dah kebaikan apa yang boleh aku buat esok pagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita bukan nak bercakap tentang teori semata-mata, tapi bagaimana kita nak menjadikan diri kita, pasangan dan anak-anak kita, setiap rumah tangga berusaha untuk menjadikan diri mereka ejen kepada kebaikan. Ya, benda tu harus dirancang dengan rapi. Ya, sebab tu selalu ustazah katakan banyak benda nak fikir dalam dunia ni. Ya, kita semua adalah orang sibuk. Akal kita sibuk, ya, fizikal kita sibuk. Sebab apa? Sebab tanggungjawab yang sangat besar yang kita galas di bahu kita. Ustazah ambil contoh yang seingat ustazah pernah juga ustazah sebut sebelum ini, ya, pada tahun lepas. Iaitu tentang mendidik anak-anak untuk menjadi seorang hamba Allah yang prihatin dengan orang lain. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sangat mencintai orang yang prihatin dengan orang lain. Allah sangat menyayangi orang yang sentiasa membantu orang lain. Ya, sehingga ada hadis yang menyebut, sesiapa yang menolong melepaskan hajat seseorang hamba, maka Allah lah yang akan menyempurnakan hajatnya. Begitu Allah menghubungkan pertolongan Allah dengan sikap kamu sendiri. Biarlah jadi orang yang suka menolong orang lain. Jadi dalam pendidikan anak-anak khususnya, ya, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sekarang Ustaz nak bertanya, apakah yang pernah kita sebut tahun 2012 dulu kita dah buat ke belum? Jadi kalau dah buat, pasti tahun 2013 dah nampak dah sikit sebanyak hasilnya. Apa dia? Iaitu kita menanam dalam jiwa anak-anak untuk menabung, tetapi bukan tabung untuk simpanan bila dia masuk universiti, bukan tabung untuk simpanan bila dia nak belajar nanti, tetapi lebih baik lagi tabung ini adalah simpanan untuk masa depan yang menentukan nasibnya di akhirat kelak. Sebab itu seorang ibu ayah buat 2 tabung dalam rumah. Ya, buat 2 tabung dalam rumah. 1 tabung simpanan anak-anak yang boleh pakai semasa dia hidup. 1 lagi adalah tabung simpanan anak-anak yang boleh membantu dia ketika dia mati, malah ketika dia hidup juga. Ya, kita namakan sebagai, tulis besar-besar, tabung sedekah ataupun tabung nafkah. InsyaAllah akan melahirkan anak-anak yang prihatin. Dia akan bertanya, kenapa mesti tabung sedekah, Umi, Mama? Ya, kita kata ini, ya, pulangan dia untuk masa depan dia. Ya, untuk dia bagi kepada orang-orang yang susah. Dengan sendirinya, subhanallah, anak-anak itu akan peka kepada orang susah. Sebab dia kena berfikir kepada siapa dia nak salurkan duit yang dia dah simpan. Ya, kadang-kadang ya, dia akan bertanya balik, nak bagi kat siapa ni, dah banyak dah dalam tabung. Tak apa, nanti adik pergi sembahyang Jumaat, ambil sikit duit tu, masukkan dalam tabung masjid. Kadang-kadang bawa dia naik kereta, tiba-tiba dia nampak, Mama, orang tu orang susah lah, lupa nak bawa duit tadi, boleh tak pinjam duit dulu, nak bagi pada orang susah. Subhanallah, keprihatinan tu akan jadi, ya, akan timbul insya-Allah berkat didikan daripada ibu dan ayah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, malah saya baca dalam satu kitab, ya, satu kitab tentang pendidikan anak-anak ini, bagaimana penulis mengesyorkan, dan penulis tu dah buat secara praktikal. Dekat dalam rumah mereka buat satu whiteboard kecil, ya, letaklah di mana-mana dalam rumah tersebut, dan dia bagikan 2 kolom. Satu adalah
kebaikan-kebaikan, satu lagi sifat yang tidak baik. Setiap hari anak-anak, suami dan isteri akan isi kolom-kolom tersebut dan tulis nama siapa yang tulis kolom tu. Setiap orang kena tulis apa agaknya sifat kebaikan yang dia rasa sangat dominan dalam kehidupan dia pada hari ini. Contohnya ya, anak Nik yang sulung tulis hari ini dia kata pemurah, dia katakan ya. Dan benda tu akan menyebabkan anak kita akan belajar bagaimana nak mengenali sifat tersebut. Kadang-kadang dia akan tanya, ini sifat apa ya? Kalau tadi adik tolong kawan belanja dekat sekolah, ini sifat apa? Dia akan tanya sebab dia nak tulis. Maka setiap orang akan tulis secara jujur. Dan insya-Allah dalam usrah mingguan kita boleh ulas daripada apa yang telah ditulis secara jujur. Tetapi perkara ini tuan-tuan dan puan-puan sangat positif, sangat baik sebab dia mewujudkan kesedaran sebuah keluarga untuk benar-benar mengusahakan sifat-sifat mahmudah dan ada perhatian untuk menyucikan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Insya-Allah kalau kita buat, kita akan tahu result dia. Ya, itu yang kedua. Yang kelima, ya, ada pun yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beri peluang kepada semua anggota keluarga untuk express, untuk meluahkan, menggambarkan perasaan mereka, berkongsi perasaan mereka sama ada kegembiraan maupun duka cita. Ya, sebab kadang-kadang kita kurang masa, kita kurang perhatian, kita kurang kawalan emosi, yang tanpa kita sedari ni, kita sebenarnya merencatkan anak-anak, pasangan kita daripada hasrat untuk meluahkan sesuatu. Sama ada benda tu bersifat kegembiraan maupun bersifat benda yang menduka citakan. Ya, Ustazah, wallahu alam, ya, kalau tanya kepada ibu-ibu, kepada ayah, kadang-kadang kita berusaha tak nak mengenali siapa kawan anak-anak kita, ataupun kita rasa tak penting. Ya, sebab bila kita kenal, oh yang Sarah tu begini, yang Amy-nya begini, nanti insya-Allah sambil-sambil bawa kereta boleh tanya khabar Sarah, khabar Amy. Nanti anak-anak akan rasa penting juga cerita kawan-kawan dia kat mama dia yang sibuk ni. Ya, sebab sangat besar kesannya, iaitu seorang ibu ayah yang memberikan ruang, ataupun pasangan suami isteri yang bertanya, hari ni dia nak cakap apa-apa, nampak macam muram, ceritalah kan. Ya, maknanya benda ni akan menyebabkan, ya Allah, dia rasa sangat gembira, rasa sangat seronok, ya, berada dalam rumah tangga tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Ustazah pernah membaca satu surat seorang anak. Ya, tapi barangkali ini luahan yang tak dapat dia luahkan kepada ibu ayah, tetapi dia menulis dalam sekeping surat. Tajuk suratnya ialah, jika suatu hari engkau menjengukku di penjara. Ustazah bacakan insya-Allah. Ayah dan ibuku yang tersayang, aku senantiasa mendengar orang mengatakan bahawa rumah adalah padang kehangatan dan syurga kedamaian yang dinaungi oleh cinta dan kasih sayang. Akan tetapi mengapa, wahai ayah dan ibu, rumah kita berbeza dari apa yang aku dengar dan aku lihat? Kenapa rumah kita justru menjadi medan pertempuran yang berlangsung di antara kamu dengan ibu, hingga akhirnya melumat kebahagiaan, keriangan dan kegembiraan kita? Wahai ayah dan ibu, mengapa kalian berdua tidak berhenti dari berselisih faham yang membakar saraf kita dan merobek-robek kebahagiaan kita? Rumah kita telah menjadi tempat yang tak tertahankan. Oleh kerana itu, aku sangat berkeinginan untuk tidak masuk. Bahkan aku sering berangan-angan bila aku boleh keluar dari rumah ini, seperti seorang tawanan yang terikat tali dan terbelit rantai menunggu saat ikatannya itu terbuka agar dia dapat melangkah kedua kakinya dengan bebas. Ibu dan ayah, apabila aku telah keluar dari rumah, aku diombang-ambingkan pula oleh dunia dengan nafsunya, syaitan-syaitan dan dosanya. Lalu aku merasa tertekan oleh diriku sendiri. Kakiku merasa letih kerana berjalan dan jiwaku merasa lelah kerana kesedihan. Sampai di sini aku terpaksa kembali semula ke rumah yang menyeksakan, dalam keadaan kalah lagi terlantar, laksana seorang hamba yang lari lalu dikembalikan kepada tuannya, padahal sepanjang masa ia telah berbuat salah.
Aku akan kembali ke rumah itu untuk duduk di satu sudut, ke salah satu tiangnya, sambil menggigit jari-jari penyesalan, merawat lukaku sendiri kerana sakitnya penderitaan, menyatukan kembali saraf-sarafku yang masih tersisa, membakar semangat yang masih ada dalam raga, mencabut rasa pedih yang masih ada dalam jiwa. Bila lagi, wahai ibu dan ayah, aku dapat merasakan dalamnya ketenteraman yang aku dambakan dalam rumah ini. Ibu dan ayahku yang tersayang, jika pada suatu hari engkau datang menjemputku di rumah sakit, atau mengunjungiku di penjara, atau mencariku di lorong-lorong gelap sedang mencucuk diriku sendiri, atau mengeluarkanku dari kesulitan yang besar, maka janganlah engkau menghinaku. Arahkanlah penghinaanmu itu kepada dirimu sendiri, kerana aku adalah korban perselisihan, korban pertengkaran, korban kejahilan, korban kesibukan yang memenuhi setiap ruang rumah kita siang dan malam. Oleh kerana itu, aku berharap kepadamu, wahai ibu dan ayah, agar engkau tidak menjadikanku sebagai tawanan perselisihan, taruhan pertikaian. Tetaplah bersama kebenaran, berpegang teguhlah kepadanya dengan kejujuran, dan mundurlah kalian daripada kesalahan dan kejahilan. Perbaikilah keadaan bersama ibu, satukanlah pandangan dan tujuanmu. Kasihanilah orang yang berada di bumi, wahai ibu dan ayah. Pasti engkau akan dikasihi oleh orang yang berada di langit dari anakmu yang kebingungan. Ya, itulah luahan daripada seorang anak yang ditulis dalam satu surat yang tak dapat dia nak cerita pada mak ayah, tapi dia cerita di atas kertas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat penting kita memberikan pasangan kita, anak-anak kita ruang dan peluang untuk mereka meluahkan perasaan mereka. Jadi Ustazah rasa tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bagi peluang kepada saudara-saudara di luar sana untuk berkongsi pandangan. Silakan. Sahih. Dan sekali lagi kita wawarkan kepada anda boleh menghubungi kami di talian 0362051500 untuk kita berinteraksi di konti ketika ini. Kita bersama dengan pemanggil pertama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Ustazah, boleh saya cakap dengan Ustazah Hafidah? Saya Ya, Lina teruskan. Siapa di sana? Okey, Lina dari Putrajaya, silakan. Ya, Ustazah, saya telah mengikuti kuliah Ustazah selama beberapa lama, dan saya telah orang kata telah memberi kesedaran, dan saya memang ingin menjadi sedar. Masalahnya sekarang bila saya silakan. Bila saya ingin menyedarkan suami saya tentang keadaan kami, hidup kami, untuk penyatuan hati kami ke arah ke jalan Allah, saya tidak mendapat kerjasama darinya. Ya, saya. Okey. Baik. InsyaAllah nanti saya akan bagi pandangan, ya. Baik, Assalamualaikum. Kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Tutup radio seketika. Baik, saya teruskan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Ustazah. Ya, saya. Azman. Ya, silakan. Saya Azman, nak tanya sikit. Ya, sila Cik Azman. Ya, saya macam kita buat apa ni, macam sedekah macam kita perlu tak kita beritahu dekat harga isteri kita apa semua kan. Sedangkan apa yang kita dah bagi nafkah dia tu memang dah cukup lah kan, untuk akan apa semua pakaian tu dah cukup dah. Cuma kita nak bagi lebih, macam kita nak bagi lebih kat mak kita ke, kat mak saudara kita ke, kita perlu bagi tahu tak dekat apa ni isteri kita. Ya, saya. Baik, insyaAllah saya akan cuba jawab. Terima kasih. Satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustazah, saya Zaini di sini. Ya, saya. Sila Cik Zaini. Saya ingin bertanya begini, ya. Saya sebagai seorang suami, baik, saya merasa bahawa saya ni seorang yang tidak berapa orang kata sempurna sebagai seorang suami, berbanding dengan isteri saya. Jadi adakah ini satu alasan yang kukuh untuk saya tarik diri keluar daripada perkahwinan? Itu pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jawab dulu nampaknya 3 soalan, Ustazah. Baik, kepada Puan Lina, soal masalah kerjasama daripada suami dalam perubahan yang kita telah buat. Begini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak mengubah orang
adalah lebih payah daripada mengubah diri sendiri. Sebab itu, kemampuan kita untuk memberikan perhatian ataupun fokus kepada diri kita sendiri ini satu perkara yang sangat membantu untuk kita menguruskan keadaan tersebut dengan lebih baik. Ya, maksud Ustazah begini, kadang-kadang kita kata kita nak berhijrah, ya, kita kata kita nak berubah, tetapi perhatian kita kepada orang di keliling tu lebih besar daripada perhatian kita terhadap diri kita sendiri. Menjadikan kita akan runsing, ya, kita akan berkeluh kesah dan sebagainya. Jadi Ustazah rasa keutamaan itu harus diatur, iaitu yang pertama sekali kita dulu yang belajar, kita dulu yang membasmi kejahilan dalam diri kita, membasmi sifat-sifat mazmumah dalam diri kita dengan kita usahakan untuk istiqamah. Ya, ada pun dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, khususnya kepada saudari Lina, kadang-kadang kalau kita tanya berapa lama dah kita berusaha untuk memahamkan suami terhadap ataupun untuk memberi kesedaran kepada suami, ya, terhadap matlamat hidup dan sebagainya, mungkin jawapan kita sekitar 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang pada pandangan Ustazah, ruang untuk sabar masih sangat luas. Ya, ruang untuk sabar masih sangat luas. Dan kita kena ingat, saudara-saudari sekalian, apapun bentuk rintangan yang kita hadapi dalam perubahan tersebut, ya, sama ada suami tak kerjasama, anak tak suka, jiran tetangga mengata dan sebagainya, kita kena ingat, bila mana kita berubah, salah satu perubahan yang paling penting dalam hidup ini ialah untuk meluruskan jiwa tauhid. Ya, untuk mengekalkan jiwa tauhid, untuk menanam jiwa tauhid. Itu yang paling besar sekali. Sebab kalau jiwa tauhidnya tidak jelas, ya, jiwa tauhidnya merosot dan sebagainya, maka boleh jadi amalan-amalan kita pun, ya, kadang-kadang berpenyakit, rosak dan sebagainya. Ustazah merujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni. Ya, dia kata di antara tanda-tanda ketauhidan, nak melihat dalam hijrah kita, dalam masa yang sama kita sedang dilatih oleh Allah untuk menanamkan jiwa tauhid. Nak tengok berjaya tak kita dalam menanam jiwa tauhid dengan segala permasalahan dalam lingkungan kita. Yang pertama dia kata, lihat apakah kita mudah memaafkan orang yang buat silap dengan kita. Ya, memang suami tak faham, memang menyakitkan hati, tapi maafkan saja dia. InsyaAllah berkat kesabaran kita, sifat kita yang baik ni, pandailah Allah nak bagi hidayah kepada suami. Kita dulu pun mungkin lebih teruk daripada suami. Ya, maka yang pertama sekali dia kata memaafkan. Sebab secara jelas Allah telah menyebut sifat memaafkan ini, sifat membalas dengan ihsan ini, ya, dalam surah Ali Imran ayat 134. Wal'afina 'anin nas, iaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua yang kita nak tengok dalam perjalanan hidup ini, dalam hijrah kita ini, ada tak tanda yang kedua? Apa dia? Bertambah keyakinan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertambah yakin kita kena hadapi benda ini. Ini sesuatu yang tertulis, Allah bersama-sama dengan kita dan sebagainya. Yang ketiga, keyakinan kita terhadap segala apa yang berlaku, yang menyakitkan, yang menjengkelkan ini adalah sebagai satu bentuk penghapusan dosa Allah, ya, penghapusan dosa yang kita pernah lakukan. Ya, ini penghapusan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi hati kita tu akan lebih tenteram, ya, akan lebih senang, boleh menerima keadaan itu dengan baik, boleh rasional. Bila mana kita menyandarkan, sakitnya hati, tapi tak apa, ini kafarah dosaku. Geramnya dengan suami, tapi tak apa, ini kafarah dosa-dosaku yang lepas. Hati tu dapat diubat dengan baik bila mana kita yakin ini sebahagian daripada kafarah dosa-dosa kita. Yang keempat, menurut Dr. Ain Al-Qarni, munculkan kesedaran terhadap kekurangan diri. Ya, kita tengok, ya Allah, suami kita begini, anak-anak begini, cuba kaitkan. Barangkali sebab mereka jadi begini kerana kita juga dulu, ya, yang dalam rumah tangganya kita tak tunjukkan sifat yang baik. Ya, kita juga dulu yang selalu minta itu ini dengan suami, sehingga suami kita menjadi sangat keduniaan. Sebab apa? Nak memenuhi permintaan isteri, kan? Ya, jadi maknanya akhirnya ada ruang untuk kita melihat, suami aku jadi macam ni sebab aku kot. Ya, anak-anak jadi macam ni pun ada juga saham kita dekat situ. Dan benda ini insya-Allah memberi panduan untuk kita lebih memberi masa, memberi ruang, perubahan itu akan berlaku baik pada anak-anak maupun pada suami. Yang kelima, harus sentiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya, ya, kerana kita telah diciptakan sebagai orang yang dizalimi, orang lain yang buat tak baik pada kita, bukan kita diciptakan menjadi orang yang zalim. Ya, syukur juga. Maknanya alhamdulillah
kita yang disakitkan hati oleh orang lain. Sebab lebih buruk dan lebih malang kalau kita yang menyakitkan hati orang lain. Masya Allah, ruang untuk bersyukur sentiasa ada, ruang untuk bersabar sentiasa ada. Sebab pada pandangan ustazah, dalam kita mengharapkan kerjasama suami, perubahan suami, ya, masa sangat perlu, ya, ruang sangat perlu. Jadi kita sabarlah dengan skill yang baik, dengan bijaksana. Aura pendakwah tu kena ada pada seorang isteri. InsyaAllah kita akan temui suami yang akan berubah, insyaAllah. Kepada Encik Azman, ya, bersedekah perlu tak sebut dengan isteri, ya. Sebenarnya kalau seorang suami nak gunakan duit dia untuk apa sajalah, ya, yang tidak menyalahi syarak lah, sepatutnya ia tidak ada satu desakan ataupun keperluan untuk dia memberitahu kepada isteri. Ya, maknanya apatah lagi kau nak bagi duit pada mak, ya, itu memang telah menjadi tanggungjawab menafkah seorang anak kepada ibu dan ayah. Tetapi oleh kerana memahami perkahwinan sebagai satu perkongsian, bila kita kongsikan, ceritakan, maklumkan kepada pasangan ke mana pergi duit kita, bagaimana kita belanjakan, ini adalah satu penghormatan dan penghargaan kepada kedudukan seorang isteri. Maknanya isteri akan tahu dia ini adalah satu perkongsian dengan suami, yang suami secara telus, ya, beritahu walaupun tak ada keperluan pun untuk dia tahu, ya, tetapi bila suami bagi tahu, kita dapat bonus lah. Isteri akan lebih menghargai, lebih sayang dan lebih macam-macam. Sebab kita kena ingat, kebaikan yang kita buat sekecil mana pun, Allah akan ganjari balasannya dunia dan akhirat. Ya, kepada Encik Zaini, apakah seorang suami boleh menarik diri daripada perkahwinan kerana kekurangan, ya, pada dirinya? Ustazah, wallahu alam, tak pasti sangat kekurangan dalam bentuk yang bagaimana. Dari segi fake memang ada yang dibolehkan sekiranya kekurangan itu adalah dalam perkara yang melibatkan nafkah zahir ataupun batin, iaitu utamanya nafkah batin ataupun sebarang penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada isteri, yang di sana ada keharusan dan ada yang dibolehkan, ya. Tetapi kalau sekiranya ini hanya pada faktor sifat, ya, ataupun faktor sikap, isteri selalu membebel, marah kononnya, suami tu itu begini, suami tu adalah sikap-sikap yang tak berkenan, ya, pemarah dan sebagainya. Ini bukan satu ruang yang dibuka seluas-luasnya oleh Islam. Dengan mudah-mudah kita boleh berfikir untuk bercerai, ya, dalam perkara tersebut. Sebab yang dibolehkan tu sangat jelas, ya, boleh tengok rujuk dalam kitab fiqh, ya, dalam keadaan penyakit dan sebagainya. Tapi kalau semata-mata kita tak tahan dengan bebelan isteri, ya, isteri ni kadang-kadang marah suami itulah, suami inilah, ya, yang itu pada pandangan ustazah, ya, Encik Zaini ataupun siapa-siapalah yang berkaitan dengan soalan ini, ya, sebenarnya ini satu signal kepada seorang suami, ya, untuk cuba memperbaiki diri dari semua sudut. Ya, dan kepada isteri pun kita kena ingatkan juga, kalau kita nak berkahwin dengan seorang lelaki yang sempurna, kita akan tua, mati dulu, ya. Kita takkan jumpalah lelaki yang sempurna itu. Sebab itu bila kita melihat kekurangan pada suami, kita tahu, ya Allah, ini kekurangan suamiku, seolah-olahnya satu gambaran akulah yang kena menyempurnakan kekurangan tersebut. Ya, suami kita garang, betul, kitalah yang kena jadi lemah lembut. Ya, suami kita pemalas, betul, dalam masa yang sama kitalah yang kena menjadi rajin, dan insya-Allah mudah-mudahan suami pun akan turut jadi rajin melihat isteri yang rajin tadi. Ya, maknanya seorang isteri pun kena berhati-hati juga, jangan jadi orang yang minta cerai, ya, kerana sedikit sebanyak kekurangan suami. Dan sebenarnya kepada suami, ya, tolonglah pegang elok-elok perkataan walaupun kita tak kata sebut talak, tapi kalau kita memberi ruang kepada isteri dengan kata-kata seperti ini, tak apalah kalau awak tak puas hati dengan saya, kita boleh berpisah lah. Ya, kalau awak tak puas hati dengan saya, tak apa, saya boleh lepaskan awak. Sebenarnya kata-kata tu kepada para suami, seorang isteri tak nak dengar kata-kata yang seperti itulah secara jujurnya. Kecuali lah isteri tu memang dah teruk penyakit hati dia. Ya, kalau biasa-biasa ni memang tak nak dengar. Sebab seboleh-bolehnya seorang isteri akan rasa seronok sangat kalau suami tu pegang sekukuh-kukuhnya perkahwinan tersebut. Ya, kadang-kadang isteri ni pun nak menguji sayang ke tak sayang suami ni dengan dia. Tapi kalau dah boleh diikat dengan kata-kata, kalau awak tak suka, tak apa, saya boleh lepaskan, rasa macam longgar sangat ikatan tu. Ya, rasa macam ikatan tu tak sampai berakar umbi, dengan mudah boleh dilepaskan kerana sikit kelemahan, sikit kesalahan dan sebagainya. Jadi Encik Zaini, pada pandangan ustazah, benda ni selama mana dia boleh diuruskan, boleh diperbaiki, maka Islam menggalakkan perbaiki terlebih dahulu, ya, dan adalah perceraian itu rasanya sebagai satu solusi yang setelah kita tak jumpa solusi yang lain. Wallahu alam. Saya dan
jawapan daripada Ustazah itu juga saya kira menjawab persoalan daripada rakan Facebook kita Azni Zaharah, dan mungkin sebelum kita bersama dengan rakan-rakan pemanggil kita yang lain di talian yang bertali arus ketika ini, Ustazah dapat memberi sedikit inspirasi, motivasi kepada soalan daripada Jazminan. Katanya, apakah kelebihan isteri yang sentiasa beralah setia setiap kali berlaku salah faham, walaupun dah berbelas tahun dah berkahwin, ada salah faham dengan suami tapi selalu beralah? Baik, soalannya apakah kelebihan? Baik, kelebihan itu sendiri, beralah itu sendiri merupakan satu kelebihan ya pada diri puan yang beralah tadi. Sebab bukan mudah seorang isteri nak kekal beralah bertahun-tahun, ya, apatah lagi berbelas-belas tahun. Ia suatu sifat mahmudah, ia satu kelebihan yang Allah telah berikan kepada diri puan, gabungan sifat tawadhu, ya, merendah diri dan sebagainya. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah pun tak ingin seorang isteri itu beralah saja berbelah-belah tahun, berpuluh tahun, kemudian beralah tu jadi makan hati. Ya, beralah tu jadi penyakit. Beralah tu sebab dalam Islam, kalau memang ada masalah tu harus diselesaikan. Ya, sama ada kedua-duanya perlu perbaiki diri, salah seorang atau sebagainya. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu rumah tangga, ilmu komunikasi dalam rumah tangga, ilmu membimbing, mendidik dalam rumah tangga sangat penting. Ya, jangan erti katanya beralah sajalah, tapi suami tak pernah dinasihatkan, ditegur, ya, diberi kesedaran, dibawa kepada majlis yang lebih baik. Jadi pandangan Ustazah begini, yang beralah tu beralah, tapi dalam masa yang sama kena take action juga, kena ada tindakan daripada kita yang proaktif. Ya, antara lain, ya, Ustazah mencadangkan terutama pada rumah tangga yang baru dibina, sangat bagus sebab itu baru peringkat permulaan untuk kita. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga, kita hanya berfikir tentang apa, kat mana rumah kita nak duduk, rumah macam mana, kereta apa nak beli, anak berapa orang. Ada keperluan tuan-tuan untuk kita fikir rumah tangga kita ni nak berkawan dengan siapa, rumah tangga kita ni nak bersahabat dengan rumah tangga yang mana. Menentukan sahabat-sahabat, lingkungan rumah tangga kita tu sangat penting. Ya, ini akan membentuk, akan insya-Allah mempengaruhi satu perubahan yang lebih pantas, lebih positif. Ya, itu pandangan Ustazah lah pada puan tadi. Saya baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Farida dari Singapura. Puan Farida, minta tutup radio sebentar, Puan Farida. Saya sudah. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Puan Farida. Saya ingin bertanya dan ingin meminta sedikit pendapat. Ya, saya. Ini tentang mertua saya. Mertua saya sekarang dah 80, hampir 80 lebih lah. Baik. Dia ada mempunyai satu anak lelaki di mana dah masuk di dalam penjara. Tapi kita dah berbincang dengan suami supaya cara dia tengok-jengok lah anak ni. Anaknya ni sudah pun mempunyai anak dan isteri. Baik. Tapi setiap kali kalau anak lelakinya bersuara, dia tak mau, dia tak nak menjenguk anak lelaki ni. Maknanya anak suami lelaki. Puan suami saya, ya, saya. Kira ipar saya lah. Ya, saya. Baik. Yang sulung abang pada abang saya. Jadi setiap kali kita berbincang macam mana cara untuk memujuk mak supaya sedikit beri kelonggaran, walaupun dia dah berkali buat kesilapan, tapi kadang-kadang dengan kedatangan ibu bapa kita, saya dah tak ada bapa mentua. Ya, saya. Kedatangan ibu ni boleh menyejukkan perasaan dengan izin Allah. Mungkin sedikit ada kelonggaran yang dah ditulis di rumah aku, wallahualam. Ya, saya. Tapi sedikit pun tidak ada kata-kata dia nak lebaran ke waktu bila bulan puasa. Kalau dia tak nak, Ustazah, tak nak jenguk anak kat penjara. Tak mau sekali. Memang pasal kita khawatir dia lah maklum dah huzur, Ustazah, kan. Jadi jangan sampai dia gelap mata, terkilan. Kalau kita bawa saja dia ke penjara tanpa kita bagi tahu, adakah ada peluang tak? Dia tahu, Ustazah. Dia tahu ya. Dia tahu, Ustazah. Itu sebablah saya khawatir sangat. Kadang saya bilang dengan suami macam mana cara kita dah puas pujuk, adik-beradik lain pun dah pujuk, dia dah tetap juga tak mau. Mak solat, mak mertua solat sembahyang, Ustazah. Dia tak tinggal. Masjid lagi berdekatan. Walaupun dia uzur subuh pun dia pergi, setiap saat itu dia pergi. Tapi itulah
kelonggaran itu kalau boleh nak macam mana cara Okey, insya-Allah saya cuba bagi pandangan Puan Faridah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ambil satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Ya, nampaknya satu saja lah Ustazah ya. Okey, kita ambil satu lagi. Assalamualaikum. Di saudara kita. Hello. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila. Saya Syida daripada Selayang. Baik Puan Syida. Ya, saya nak tanya, saya bekerja. Lepas tu bila macam balik rumah, penat sangat. Ya. Lepas tu asyik nak marah anak-anak. Bekerja sebagai apa Puan Syida? Sebagai kerani. Kerani ya. Bila balik rumah dengan kerja rumah yang banyak, lepas tu kadang kalau anak-anak tanya kerja sekolah ni ke tu, asyik nak marah je. So, macam mana saya nak jauhkan daripada kemarahan ni, sebab penat sangat daripada balik kerja dengan kerja rumah lagi kan. Ustazah boleh bagi sedikit? InsyaAllah saya boleh bagi sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kepada ada dua soalan tadi ni. Ya. Okey. Yang pertama Puan Faridah daripada Singapura tadi, mak seorang ibu yang tak nak langsung menjenguk anak di penjara. Usaha seluruh ahli keluarga memujuk ibu tu sangat terpuji, harus diteruskan tanpa putus asa. Terus pujuk ibu, beri ruang, tanyakan macam mana mak hari ni, nak pergi tengok ke? Mak hari raya ni nak pergi tengok ke? Terus tanya sampai bila-bila tanpa putus asa. Kalau kita putus asa, pelik juga sebab benda ni dibuat secara beramai-ramai kan, bukan kita seorang je, ada ipar dua, semua orang kan bercakap benda yang sama. Jadi benda tu rasanya jadikan rutin je lah dalam hidup untuk ajak mak, pujuk dia supaya dapat ziarah anak dekat penjara. Walau bagaimanapun puan, kalau mak tu memang tak nak juga pergi ke penjara, Ustazah rasa ada keperluan untuk salah seorang anak bertanya secara jujur sangat, lebih dalam lagi untuk tanya sebenarnya apa yang mak ni simpan dalam hati terhadap anak yang di penjara ini. Sebab beginilah kita bagi satu alternatif kepada mak tersebut. Ya, kalaupun mak tak nak pergi ziarah, tak nak tengok dah muka anak tu, tapi tolong mak doakan anak tersebut. Ya, sebab selagi mana dia hidup, nyawa dia masih ada, belum lagi sampai kerongkong, Allah sentiasa berikan jalan taubat, keampunan dan kemaafan untuk dia. Dia boleh berubah dengan doa ibu. Ya, dia boleh jadi baik dan soleh dengan doa seorang ibu. Apakah ibu ni tak yakin dengan doa dia sendiri ataupun tak yakin dengan Allah? Jadi maksud Ustazah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya Puan Faridah, daripada kita ajak tengok tu, kita tahu dah result dia memang mak tak nak. Sekarang ni cuba bagi satu alternatif lain. Mak harap sangat, ya, kalaupun mak tak pergi tengok, tapi pastikanlah doakan sentiasa agar dia jadi anak yang soleh. Ya, maafkan dia dari jauh dan Allah Maha mendengar. Ya, mudah-mudahan bila mak tu biasakan doa nak, maafkan nak dari jauh, lama-kelamaan itu sebenarnya ubat kepada hatinya sendiri, boleh melembutkan hatinya sendiri. Ya, sebab kita pun kena sebut juga, ya, cerita-cerita kepada mak ni lah. Mudah-mudahan mak ni nak dengar, ya, bacalah doa-doa dulu pelembut hati. Doa cerita seperti mana salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni marah sangat dengan orang Islam sendiri, sahabat yang tolong bawa cerita, ya, tolong pindah-pindahkan cerita tentang hadis ifki, fitnah kepada Sayyidatina Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kan salah seorang yang terlibat tu adalah orang yang selama ini Sayyidina Abu Bakar bagi sedekah dekat dia. Ya, bagi duit, bagi bantuan dekat dia. Jadi Abu Bakar kata, dah aku berhenti dah, takkan bagi lagi dah dekat dia ni bantuan. Allah tegur Sayyidina Abu Bakar. Ya, dengan dalam ayat yang lebih kurang maksud dia, apakah kamu tidak mahu diampunkan oleh Allah? Maknanya dari satu pihak yang lain, kita ni kadang-kadang palang satu sudut saja. Satu sudut yang lain, kita ni manusia yang banyak kelemahan, banyak dosa, banyak kekurangan. Kita ni sebenarnya yang sangat-sangat memerlukan keampunan daripada Allah. Yang payah sangat nak maafkan orang, kenapa? Ya, yang payah sangat nak beralah dengan orang ni, kenapa? Sebab di satu pihak yang lain, di satu aspek yang lain, kita sangat berharap Allah memaafkan kita. Allah sudi melupus kirakan dengan kita, memudah kirakan dengan kita segala kesalahan yang pernah kita buat. Jadi insya-Allah doa Ustazah pada Puan Faridah dan ibu Puan Faridah, ibu mertua ni, ya, mudah-mudahan dilembutkan hati. Ya, kalau ada ruang, wallahu alam, saya pun tak tahu peraturan di penjara, kalau ada ruang anak itu yang dibawa, ya, untuk dipertemukan bagaimana, mungkin boleh, ya, tapi wallahu alam, saya pun tak tahu. Yang kedua, Puan Syidah bekerja sebagai kerani, ya, bila balik penat. Puan Syidah, ya, percayalah, sebenarnya kita semua penat.
Ya, bukan Puan Syidah seorang je penat. Semua penat. Ya, dan memang hidup di dunia ini darul bertilak. Ya, adalah tempat kita diuji, dan bila diuji memang penat, sakit, letih. Itu semua sifat-sifat orang yang diuji. Jadi Ustaz rasa ya, benda yang akan menjadikan kita segar, kita kuat, yang pertama ialah biar kita hidup ini jelas dengan kehidupan. Apa benda yang kita buat? Sebab ni memang kalau hidup tidak jelas, semuanya akan tunggang langgang. Tak payah ambil contoh yang jauh. Katalah hari Sabtu Ahad ni, Nik rasa macam nak naik kereta lah, nak keluar rumah, boring duduk rumah. Tapi Nik tak tahu nak ke mana. Masukkan anak semua dalam kereta, kita pun bawa kereta. Nak tanya nak pergi mana, mak? Entahlah, tengok je lah pergi mana. Apakah benda tu boleh melepaskan kebosanan kita? Tidak. Jadi lama-lama kita akan kata, baliklah, tak tentu arah nak pergi mana. Sebab nak bagi tahu, manusia memang tak boleh hidup, ya, tak boleh melakukan sesuatu tanpa satu kejelasan matlamat. Ya, semua tu akan jadi kucak-kacir, tunggang langgang dan sebagainya. Sebab tu Puan Syidah, Ustazah yakin sangat, kalau Puan Syidah duduk sekejap, ya, duduk sejenak, ambil masa untuk muhasabah diri, aku buat semua ni untuk siapa? Ya, aku pergi bekerja sebagai kerani untuk apa? Aku balik rumah dengan tengok pelajaran anak-anak ni untuk apa? Seseorang yang meletakkan matlamatnya sangat tinggi, ya, sesuai seperti mana yang Nabi SAW tunjuk ajar kepada kita, padanya semua yang dilakukan ini satu amanah. Ya, semua ini adalah satu kepenatan yang berbaloi. Ya, sebab insya-Allah nanti saat kita meninggal dunia, itulah kerehatan yang sebenar. Ya, daripada segala tanggungjawab. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya Puan Syidah, tolong lihat kembali, berikan masa untuk kita melihat kejelasan matlamat dalam hidup. Ya, yang kedua, pastikan kita ada sokongan dan bantuan. Ya. Sebab itu kalau kita rasa kita buat sorang-sorang semua kerja, ya, tak ada orang nak tolong dan sebagainya, kita kena betulkan skill komunikasi. Ya, kita kena betulkan banyak perkara supaya kita punya kerja ni sentiasa disokong, dibantu oleh orang sekeliling juga. Ya, yang ketiga, kepada Puan Syidah dan sesiapa jua yang berkaitan, ya, tengoklah orang yang di bawah kita lebih banyak lagi, yang lebih susah lagi, lebih payah lagi. Jangan selalu melihat dengan orang yang di atas. Ini adalah penawar kepada sebuah kehidupan. Ya, kalau kita rasa kita penat, cuba tengok orang lain yang kerja pagi, petang, siang, malam. Ya, lagi penat. Ya, dan pada pandangan Ustazah, bekerja sebagai kerani ni masih ada ruang-ruang untuk meluruskan kaki, ya, merehatkan diri lagi, ya, berbanding dengan kerja yang lebih buruh kasar dan sebagainya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun dalam hidup ini, pengisian tu sangat perlu. Ya, pengisian sangat perlu. Pengisian ilmu lah yang akan merubah kita menjadi yang lebih baik. Kemudian bila ilmu tu diamalkan, kita akan jadi istiqamah. Ya, akan jadi, bila ilmu diamalkan, kita akan merasai segala kenikmatan ilmu tersebut. Bila ilmu yang diajarkan pula kepada orang lain, ia akan menjadi salah satu sebab musabab untuk kita jadi istiqamah, insya-Allah. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, ya, dalam masa 45 minit lebih kurang ni dapat memberikan sedikit sebanyak panduan kepada kita semua, dan begitu juga Ustaz mohon maaf kalau ada yang menyinggung perasaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah sudi bersama kita pada hari ini, dan di antara soalan daripada rakan-rakan Facebook juga yang ingin mengikuti ceramah-ceramah daripada Ustazah sendiri, mungkin dalam masa terdekat ni Ustazah. Baik, setakat yang saya ingat ni, untuk hari Ahad, ya, ada program Wacana Siti Khadijah Cinta dan Pengorbanan 13 Januari 8.30 AM, tak silap 8.30 pagi, di Surau Jumaat ataupun Surau Darul Huda Seksyen 90 Wangsa Maju. Ini dalam bentuk forum, ya. Yang forumnya adalah Ustaz Kadir Al-Jufri, Ustazah sendiri dan Ustazah Nuridah Saleh. Dan pagi esok pukul 9.30 di Surau Al-Mustaqimah, Lembah Keramat, dengan tajuk Vitamin Qalbu. Dan malam ni insya-Allah di Padang Awam Stream nanti, ya, bersama dengan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, insya-Allah, dengan tajuknya pemimpin lah, ya. Saya pun tak ingat dah tajuk dia, tentang pemimpin yang berkualiti. Wallahu a'lam. Saya insya-Allah anda yang ke lapangan boleh menghadirkan diri ke ceramah-ceramah